اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت تعلما وتعليما وتذكيرا وتذكرا لله تعالى. Baik, muka surat 45. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dah sambung lagi pengajian kitab Sabilal Muhtadin. Kita dah sampai muka surat 45. Apa ni? Dan syarat. Dan syaratkan pada mensucikan ya. Muka surat 45 Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakah. Dan syaratkan pada mensucikan tempat dengan air yang sedikit, ini air yang kurang 2 kolah. Bahawa hendaklah ada air itu didatangkan atas tempat yang kena najis. Jadi syarat kalau kita nak pakai air 1 gayung, macam kita buat lah, nak cuci benda tu, benda yang kena darah, kena najis, air mesti mendatang. Jangan najis yang datang. Yang kita taruh satu bekas, kita ambil kain kotor ni yang kena najis, celup, bawa keluar, kan celup lagi, tak suci dia tu. Lepas tu macam kalau washing machine kan, kalau dia najis, buang najis tu. Najis dah tak ada, tinggal kesan-kesan dah bau-bau je masuk. Bila dah masuk, dalam tu dah ada air kan, ataupun baju dulu masuk ke kain kemudian? Baju dulu. Dua-dua boleh. Kalau air dulu, baju masuk kemudian, semua tu najis. Tapi dia rinse, dia masuk air baru pula. Air yang kedua tu air yang mendatang. Air yang pertama tu najis yang datang. Bila najis yang datang, air tu najis semua tu. Nampak beza? Pekah ni tu. Kalau air yang datang kepada najis, air itu ada kekuatan, maka dia akan mensucikan. Kalau air dah sedia, najis masuk, air itu jadi mutanajis. Ustaz, mesin tu kalau masuk pun dia kat situ je. Lepas tu dia keluar pula. Jadi faham di sini, mengalir tu bukan makna mesti masuk terus keluar. Dia janji ada masuk ada keluar. Walaupun antara masuk dan keluar tu dia berhenti sekejap. Macam kita basuh buyung, atau buyung, tempayan. Macam nak basuh tempayan, dan tu ada tik kucing, macam nak basuh. Kita masuk air kan, masuk kita cuci, keluar kan, masuk lagi air, tergoncang, kita keluar kan. Suci tak? Suci tak? Sebab air tu datang, air tu keluar. Washing machine itu lah, air tu masuk, air tu keluar. Syarat najis tu hilang lah. Sebab tu kalau kita ada benda-benda yang bernajis nak masuk dalam washing machine tu, terbaiknya kita cuci tu. Basuh, tak cuci sangat tak apa, sebab nanti dia akan suci dalam tu. Boleh. Tapi buang tu ain dia tu. Ain najis tu dibuang, pakai sabun tu buang mesti kan, baru masuk. Macam budak-budak, napkin budak-budak kan, banyak tu macam mana. Tarik-tarik tu buang tu, buang masuk. Supaya nanti bila dia rinse tu, memang air keluar lah. Masuk lagi, keluar lagi. Air mutlak, bukan air sabun. Itu cara kita nak memaham kesucian dalam mazhab Syafi'i ni memang dia sangat detail. Habis. Lepas tu dia kata apa lagi?
Dari kerana kata dia, jika air itu didatangkan tempat yang kena najis, seperti dicucurkan ia air ke atasnya. Dari kerana jika diakaskan, diterbalikkan, seperti didatangkan tempat yang kena najis ke dalam air yang sedikit. Faham tu? Ambil kain yang kena najis ni, buh dalam air sikit. Macam kita basuh ikan tu. Ada orang yang kena basuh ikan basuh-basuh tu, air dah ready dah. Dia ambil ikan tu, basuh, cuci tu, dia buang kang. Dia keluarkan ikan tu, masuk lagi air, dia rendam ikan dalam air tu. Tak suci tu. Mesti air tu datang. Air datang kena ada. Suci boleh, tapi lepas tu kena air datang. Seperti didatangkan tempat yang kena najis ke dalam air yang sedikit. Nescaya jadilah najislah air itu dengan semata-mata bertemu dengan dia. Dia siapa? Dia najis. Jumpa kan najis? Najis. Habis. Satu bali tu semua habis. Kecuali lebih 2 kolah. Bermula perbezaan antaranya. Nya mana? Antaranya nya apa tu? Nya air datang ke tempat najis. Dan antara akasnya. Akas mana terbalik. Najis datang kepada air. Bahawasanya air yang mendatang ke atas tempat yang kena najis terlebih kuat ia daripada air yang didatangkan kepadanya tempat yang kena najis. Air yang datang ke tempat najis lebih kuat daripada air yang didatangkan kepadanya air. Apa yang datang kan? Benda yang kena najis. Benda yang kena najis itu kita masuk dalam air tak ada kekuatan. Dalam fiqh dikira itu. Dan nak kata apa lagi? Dan tiada disyaratkan memerah tempat yang dibasuh pada yang dapat diperah. Tetapi demikian itu sunat jua. Bila air lalu, wajib tak kita perah bagi air tu keluar semua, masuk pula air baru perah tu sunat. Tak perah pun tak apa, yang air tu dah lalu dah. Macam kain-kain ni kan, najir air lalu. Wajib tak kita perah ni? Tak wajib. Sunat je perah. Perah tu kena sunat, supaya keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkan dia. Jadi ada juga kaul yang kata wajib. Jadi dia bila dalam fiqh ni, kalau satu kaul kata wajib, satu kaul kata tak wajib, sunat kita buat supaya kita keluar daripada khilaf. Dia macam tu kan. Beramal dalam agama ni, jangan kita bermudah-mudah dan jangan pula kita mempayah-payah. Jangan bermudah-mudah dan jangan berpayah-payah. Habis macam mana tu? Pertengahan. Jangan kita mudah-mudah ambil mudah. Sekejap taklid mazhab lain. Kita bermudah-mudah. Yang payah, biarlah payah. Yang mudah, biarlah mudah. Maknanya ambil yang strict. Dah tak boleh sangat, baru kita ambil yang ringan. Gitu kan. Betul kata apa lagi? Dan tiada beza pada air yang mendatang ke atas tempat yang kena najis itu, bahawa adalah ia air itu datang dari atas atau ada ia datang dari bawah. Menarik tu. Macam mesin-mesin tu. Kalau air tu masuk ke bawah, dia kata ni tak apa. Asalkan air tu datang. Air masuk ke bawah ke air masuk ke atas, tak masalah. Janji air tu datang. Dia datang ke bawah boleh, dia datang ke atas boleh. Tak mesti datang ke atas. Atas boleh, bawah boleh. Maka jika kena najis mulut seseorang, memadailah akan dia mengambil air dengan tangannya. Dan jika tiada ditinggikannya akan tangannya,
ke atas mulutnya sekalipun, dalam mulut kasi gusi darah ke apa, ambil air tu. Tak perlu air tu daripada atas. Nak pergi berdatang ni, tak payah. Daripada bawah tak apa. Nak cuci mulut tu. Dan wajiblah atasnya. Nya siapanya? Nya mulut yang kena najis ni. Membasuh sekalian barang yang pada had zahir daripada mulutnya dengan mubalaghah. Mubalaghah makna bersangatan. Pada berkumur-kumur. Maka tiada harus baginya menelan suatu daripada air liurnya selagi belum suci ia daripadanya najis. Faham tak apa ni? Jadi kalau Ustaz, kalau kita termakan babi ni, oi, ada babi ya? Allah. Ni je lah. Nak suci ni. Ni Zohir mana Zohir? Zohir ni pelik sikit. Zohir dengan batin ni, dalam bab fiqah ni, dia tengok bab. Kalau bab semayang sampai makraj hak, kata susah atas berdarah ni nama dia Zohir. Maksudnya kalau mulut kita berdarah, najis apa dia? Tak sah semayang. Kena suci kan? Kalau ada apa-apa najis dalam ni, tak sah. Sebab nama dia Zohir. Bila kita mandi wajib, mana Zohir? Zohirnya kat luar ni. Tak wajib kita mandikan dalam mulut ni. Nampak tak? Mulut jadi batin, ni jadi Zohir. Bila kita semayang, dalam mulut ni Zohir, bawah pada makraj hak tu batin. Boleh faham tak? Jadi ni satu benda keistimewaan kalau orang mengaji je faham. Orang tak belajar tak faham. Dia tak tahu mana Zohir, mana batin. Puasa, mana batin? Lepas makraj hak. Atas makraj hak tu Zohir. Ya? Hidung mana batin? Batin hidung. Hasyum, ujung ni. Kalau kita korek hidung tak batal puasa. Terlepas pada yang lubang dalam ni baru batal. Duduk kecil-kecil lah. Korek hidung batal puasa, korek hidung batal puasa. Tak batal pun. Batal kalau masuk lepas lubang dalam tu. Kita fikir, ingat macam kecil-kecil, korek hidung batal puasa, kenapa? Syok korek hidung ni. Sebab tu batal. Punya bukan. Lepas pada lubang ni. Sebab lubang ni dia masuk, dia sambung kat sini juga. Kita masuk air kan terasa sini. Dia masuk ke dalam juga. Tinggal sebab juga. Tak batal ni. Masuk dalam tu. Dia masuk ke dalam ni, baru batal. Sebab semua ni akan sambung kat sini. Masuk ke dalam anggota batin. Syafi'i kata tak batal. Hanafi kata tak batal. Ustaz-ustaz kat Mesir mengajar Quran. Dia mengajar Quran. Budak Malaysia mengaji lah. Bulan puasa. Tengok dia ambil kapas. Tok Guru dia kuat 3. Bulan puasa. Hanafi. Syafi'i batal 3 ni. Apa logik Syafi'i masuk kot 3 batal? Syafi'i kata batal sebab lubang ni dia semua sambung sini. Dia ke perut juga tu. Tu Zohir. Syafi'i lain, Hanafi lain. Nampak faham kan? Jadi penting. Jadi kita kena tahu mana Zohir, mana batin dalam bab yang berbeza. Puasa lain, mandi wajib lain, sembahyang lain. Kalau tidak kita tak tahu batal ke tak batal, sah ke tak sah. Kena mengaji. Tak faham soal. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia ni perah tak apa dah. Tak perah tak apa. Perah sunat je. Daripada atas, daripada bawah boleh. Dan wajiblah mana Zohir. Dan jikalau kena najis batin berjana. Berjana tahu bekas. Dengan najasah yang cair. Ada kecil kucing apa dalam tu. Dalam bekas tu. Janganlah ditumpahkan ke dalamnya air. Tak kala membasuh dia. Melainkan kemudian daripada dihilangkan ain najis. Maka apabila hilanglah ainnya, maka barulah ditumpahkan ke dalamnya air. Serta diedarkan air itu pada sekalian pihak batin bejana itu. Maka sucilah bejana itu. Bejana ni macam washing machine tu lah. Dia kata, ain tahi itu buang dulu.
Kencing buang dulu. Okey, dah tinggal kan, dah tak nampak dah tu, tinggal baru kita masuk air. Barulah dicuci, baru kita jerus. Keluar baru disuci. Kalau masih bertompek di situ macam mana? Air tu ada lagi. Hilangkan air tu. Ini jelas. Terang ya. Jangan kalau ada air, buang air kencing tu dulu. Dah kering tu baru kita masuk air. Air tu dah tak ada. Bermula air ghasalah yang sedikit. Ghasalah ni apa dia? Air yang sudah terpakai pada membasuh tempat yang kena najis, yang bercerailah ia daripada tempat itu, suci ia dengan 3 syarat. Ini masalah orang baru bersuci ni kena belajar tau. Kalau kita tak belajar bersuci ni, kita mentam je. Lepas tu kita perasan ibadat kita ni dah sah. Padahal benda yang kita pijak ni najis lagi ni. Suci kena tahu mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi, kena belajar. Belajar ni penting Kalau tidak kita tak tahu. Jadi kata dia, ni najis, kita cuci air. Okay. Kalau kita cuci air ni apa jadi? Air ni dia kata suci. Tapi 3 syarat. Air cuci najis ni suci. Tapi 3 syarat. Apa 3 syarat tu? Pertama, bahawa tiadalah ia air itu berubah rasanya, atau baunya, atau warnanya. Maknanya apa? Maknanya ain tu dah tak ada. Tu saya ajar dulu kan, kalau ada tahi kena kat kapet, buang dulu. Ambil sabun, gonyol, cuci biar dia kering. Berarti apa dah? Dah tak ada bau, dah tak ada rupa, dah tak ada rasa. Baru kita jirus. Bila kita jirus, air tu air mustakmal. Bukan lagi mutanajis. Itu cara kita cuci tempat yang kena najis. Yang tak boleh kita nak jirus. Kalau kita boleh jirus tu keluar, tak apalah. Kalau kena kapet depan tengah tu, tak potong. Habis kapet. Esok lubang kapet tu. Takkan nak angkat kapet besar ni. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, bahawa tiada ada lebih timbangannya air daripada mulanya, kemudian daripada membilangkan yang dihisap oleh tempat yang dibasuh dan yang keluar daripadanya daripada daki-daki yang suci. Ini syarat kedua. Syarat kedua, kira kalau saya ambil segelas air ni, kapet ni kena najis, dah suci dah bersih ni, saya pun jirus. Bila saya jirus, saya tadah balik kat sana, mestilah air ni berkurang. Kerana sebahagian air ni telah diserap oleh kapet. Tapi kalau saya jirus, saya tadah situ, air ni lebih pula dah, atau sama banyak. Maknanya apa? Ada sesuatu yang telah bercampur dalam air ini. Najis tadi. Nampak tak? Maknanya tak suci ya. Nampak macam suci. Bila kita jirus, tadah balik air lebih pula. Banyak air najis tu cukup mana dah tercampur dalam air tu. Sepatutnya kalau kita jirus, kita tadah air tu kurang. Ini syarat yang kedua. Setelah ditolak kadar hisap. Ini semua agak-agak je. Tak payahlah buat matematik kan. Ni 1,600 ml. Bukan macam tu. Masuk pekah ni agak-agak. Syarat ketiga, bahawa adalah tempat yang dibasuh itu suci, seperti bahawa tiada ada tinggal padanya rasa najis, tak ada warna, tak ada bau, yang mudah hilangnya bau. Tiga tu tak ada. Maknanya dah jadi najis hukmi. Cara nak cuci najis, diubah kandung najis tu menjadi najis hukmi, baru kita cuci. Adapun jika berubah salah satu daripada segala sifatnya tadi tu, baunya ke, warna dia ke, rasa dia, air tadi tu, air yang kita jerus ni, lepas tu dia mengalir kat sana, air tu berubah sifat, tiba-tiba jadi kuning lah, ataupun bau pula air tu, ataupun rasa dah lain dah pula dah. Berubah atau bertambah timbangan ni tadi tu, tambah berat pula air tu, air yang kita cuci tu timbang berat lagi. Atau tiada suci tempat yang dibasuh, nampak lagi tahi tu ada kat situ. Air dah belah sana, tapi tahi tak gerak.
maka air yang kita jigus tu tiada suci ia. Habis jadi air apa tu? Air mutanajis. Kerana bahawasanya air yang tinggal pada tempat itu sebenarnya setengah daripada air yang bercerai. Maka lazim daripada suci tempat itu bahawa suci air yang bercerai daripadanya. Tetapi menyucikan ia kerana dia mustakmal pada menghilangkan dia najis, dan lazim daripada najis tempat itu bahawa najis air yang bercerai daripadanya. Inilah sekiranya jika ada air ghasalah. Ghasalah ni air lebihan, air lepas cucian. Air cucian tu sedikit. Jadi yang kata dia munasabah sains. Ni macam sains lah. Air ni cuci ni kan, air ni dia bersambung ni, dia bersambung. Walaupun sini dia dah lalu, dia bersambung kat sana. Jadi air yang lepas kat sana ni hukum masih lagi kena dengan air yang kat sini. Faham tak bang? Jadi kalau dia lalu tempat yang disucikan, maknanya tempat dia dah disuci, maka air dia pun suci lah. Kalau tempat ni dia lalu masih ada najis lagi, walaupun tak ada bau rupa rasa, tetap air tu najis, sebab air ni berhubung dengan air kat belakang ni. Semua ni najis. Boleh faham tu? Jadi ulama' kita ni cerdik orang mereka ni. Tak bodoh dah tu. Setiap benda tu diukur, diperhatikan, dikaji. Kita kena ada fikiran macam tu. Jangan buntu fikiran kita ni. Dia faham. Dan kita apa lagi? Lepas tu dia kata, mari lompat ni. 3. Adapun jika ada ia banyak air tu, banyak macam apa mana banyak tu? Lebih 2 kolah. Iaitu 216 liter. Maka iaitu suci jika tiada ia berubah air tadi tu. Kalau dalam kolam renang kan, kita ambil air kain kita yang kena najis ni, rendam dalam kolam tu. Suci air tu sebab dia lebih 2 kolah. Kecuali air kolam tu pun jadi rupa tarik dah. Najis. Dan jika tiada suci tempat yang dibasuh sekali pun, air tu tetap suci. Kita masuk rendam, keluar tarik melekat kat kain ni, air tu suci tak yang tinggal tu? Suci sebab lebih 2 kolah. Tu hukum dia. Air tu lah, najis tu tetap najis. Faham? Mungkin tuan-tuan pengalaman kurang lah. Saya punya pengalaman, saya duduk Aceh tu. Pondok saya ni dulu dekat orang kata apa, muara laut. Muara laut. Kuala. Jadi air laut kadang-kadang masuk, kadang-kadang air sungai keluar. Bila air laut termasuk, jamban kat sini. Kita orang mandi sungai kat sini. Jamban tu dia 10 kaki di atas air. Ditarik tu tembak masuk dalam sungai. Di pagi-pagi kita nampak dah periuk berapi tu kan. Periuk api tu datang. Periuk api datang. Muda-muda tu. Lama-lama macam tu. Tolak tarik tu macam tu. Tarik terapung. Dan kita orang mandi tu dia datang itu. Allah. Suci tak? Suci. Dah belajar. Tarik tu najis. Kau boleh pegang nak tarik tu. Air dia suci, air sungai. Dulu kat Malaysia tak ada pengalaman tu kan. Jom pergi kan. Pergi kat Indonesia kan. Semua berak cangkung. Nampak siapa? Tutup ngam-ngam tutup. Berak masuk dalam sana. Air sungai tu bawa mudik ke hulu, mudik ke hilir. Kalau kena keadaan macam tu macam mana? Suci tak air tu? Suci. Tapi najis tu tak najis. Syahadan. Habis. Lepas tu dia kata apa lagi? Telah cenderung jemaah daripada fuqaha yang mutaakhirin. Fuqaha yang mutaakhirin. Habis? Mutaakhirin mana apa ni? Mutaakhirin ni orang kata lepas dah hujung-hujung dah. Fuqaha lepas 900 Hijriah, 1000 Hijriah. Kalau 200, 300, 400 tu, 500 tu kata mutaqaddimin. Dia fuqaha ni makna faqih. Ulama faqih zaman dulu, ulama faqih zaman sekarang. Potong.
Yang awal nama mutaqaddimin, mutaakhirin kemudian. Lepas Nawawi kata tu mutaakhirin tu. Dah ke bawah. Ibn Hajar, Ramli tu dah ke bawah tu. Sebelum Nawawi tu kita panggil mutaqaddimin. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, itu kita panggil mutaqaddimin. Dia kata cenderunglah fuqaha yang mutaakhirin kepada memaafkan air ghasalah yang bertambah timbangannya. Macam tadi lah, air basuhan ni kita cuci tadah, tambah, tapi bau rupa rasa tak ada. Mutaakhirin kata suci. Kata mereka itu, kerana bahawasanya tak kala tiada bertambah timbangannya adalah najis itu pada air dan tempat atau pada salah satu daripada keduanya. Tetapi syarik telah menggugurkan ia, akan membilangkan dia. Maka tiadalah berbeza halnya antara bertambah timbangan atau tidak bertambah ia timbangan. Ini kata mutaakhirin. Mutaakhirin kata kalau kita telik masalah tambah tak tambah ni. Contoh kita ni najis dah cuci pun tak ada dah. Jirus. Kat ujung sana air kurang tak tambah. Air kurang tak tambah. Habis air kurang tak tambah ni, air ni suci tak? Suci air ni. Bau rupa rasa tak ada, kurang. Apa kata? Syariat kata apa? Syariat kata suci kan? Sebab tak tambah, maknanya najis tak ada dalam tu. Najis tak ada dalam air tu. Faham tak? Sebab tak tambah. Kalau tambah boleh, kalau kurang tak ada lah. Sedangkan tempat ni masih bernajis lagi. Faham tak faham ni? Benda bernajis, cuci. Bila lalu, air tu bau rupa rasa tak ubah. Tapi berkurang air tu. Syarak kata suci. Sebab najis tak sampai sana. Dia kata dia. Dia kata apa? Tak kala tiada bertambah timbangan najis itu pada air. Tak tambah timbangan najis itu. Tak tambah timbangan, dah cuci najis, air itu kurang. Najis tak? Najis. Sebab sini ada najis. Walaupun tak ada bau rupa rasa, tetap najis. Pada salah satu daripada keduanya. Tetapi syariat telah menggugurkan dia, akan membilangkan dia. Syariat kata tak? Maka tiada apa? Tiada najis. Tiada najis. Sebab dia dah kurang timbangan. Maka tiadalah berbeza halnya antara bertambah timbangan dan antara tak bertambah. Kalau kurang pun tak najis, habis tambah bau rupa rasa tak ubah, tak najis. Ni kata mutaakhirin. Dan ditolak pendapat itu oleh jumhur fuqaha dengan bahawasanya apabila tiada diperoleh bertambah timbangannya pada air ghasalah itu, adalah air itu mengerasi ia akan najis dan menghilangkan ia akan dia, hingga adalah najis itu seolah-olah tiada maujud ia. Dan tiada seperti demikian itu, serta ada diperoleh bertambah timbangannya. Ini memang benda halus sangat lah ni. Maknanya ada perbezaan pendapat antara fuqaha, mutaqaddimin, mutaakhirin. Kitab Sabilah ni memenangkan mutaqaddimin. Maknanya kalau ada benda najis, kita jirus itu. Air kurang dengan tambah ni ada beza. Kalau dia bertambah, itu mengindikasikan ada sesuatu dalam air itu. Alamat kata air ni dah ada sesuatu dalam air itu kuat sebab bertambah. Berat dia tambah. Kita jirus banyak ni. Bila lepas tu kita tadah dah banyak ni pula dah. Maknanya dia boleh tambah tu. Berbeza kalau berkurang. Bila berkurang, maknanya tak ada apa yang tambah. Tu jawapan yang dijawab oleh fuqaha mutaqaddimin. Faham tak? Tak faham sangat pun tak apalah. Sebab ini bukan masalah halus. Adapun air yang sudah terpakai pada basuh yang sunat, seperti basuh kali kedua dan basuh kali ketiga, maka air itu suci menyucikan jua. Ini penting ni. Ni najis. Kita dah cuci sekali dah. Dah cuci dah. Najis tak ada dah, cuci. Bersih dah. Ni dah cuci ni. Air itu air apa? Air mustaq.
mustakmal. Kalau dia berubah, air mutanah najis. Jelas? Okay. Kalau kita cuci pula kali kedua, kali ketiga, tu air apa? Cuci 3 kali. Kemaluan kita lah. Cuci sekali, air mutanah najis. Cuci kali kedua, ketiga tu, air suci munyu. Ambil minum boleh. Ambil buat suci balik tak apa. Uduk kita ni, kita ambil uduk kan, kita basuh muka, kita tadah balik air tu, ambil uduk boleh tak? Tak boleh kan, sebab air mustakmal. Basuhan pertama. Basuhan kedua dan ketiga tu suci lagi menyucikan. Tak najis. Tak najis dan tak mustakmal. Yang pertama saja mustakmal. Kedua, ketiga tak mustakmal. Yang basuhan pertama tu saja. Maknanya basuhan yang kedua tu, kalau kita tadah, kita ambil balik pakai untuk kali ketiga boleh. Tak ada masalah. Tertitik ke apa, tak ada masalah. Dia tak berubah air tu. Lepas tu dia kata apa lagi dah kata ni. Dan air yang sudah terpakai pada membasuh najis yang dimaafkan daripadanya, seperti najis darah yang sedikit, tiadalah suci ia air, maka sayugianya. Dan barang siapa yang berkendak membasuh umpama kain yang kena najis, yang dimaafkan najis itu, seperti darah yang sedikit, bahawa janganlah dicucurkannya air yang sedikit ke atasnya di dalam bejana, melainkan kemudian daripada dihilangkan air najis itu. Titik tu. Jadi kadang-kadang kita confuse juga ni. Darah ni dalam bab sembahyang sangat diringankan. Contoh jerawat kita pecah sendiri. Banyak mana pun, bisul. Dalam sembahyang bisul pecah. Kena kain. Borserak ni. Bontot kena bisul. Terus pop letup. Sah tak sembahyang tu? Sah tak? Sah. Ini darah ni, maaf. Itu kalau pecah sendiri. Kalau kita yang pecah, sikit maaf, banyak tidak maaf. Terkecil saya. Kalau kita sengaja di umur tu, sikit pun tak maaf. Itu masalah darah jerawat dan darah bisul. Ada kala banyak maaf kalau bukan perbuatan kita. Kalau sikit tak sengaja, sikit maaf. Banyak tak maaf. Sikit macam mana sikit? Macam kita makan kari kan, kari daging. Kari-kari ni daging dia ada darah tu. Sebab darah ni dia complicated sikit. Darah kat dalam sate, dalam daging tu maaf untuk dimakan. Tapi bila kena kat baju kita ni, kuah harga kena kan. Sikit maaf, banyak tak maaf. Sikit tu bersadik sekosen lah. Bersadik sekosen ni maaf. Banyak sangat tu dah. Bertitik tu tak maaf lah. Okay. Melainkan yang tak sengaja ni. Darah diri sendiri. Bukan darah lain, darah diri sendiri. Baik, katalah kain kita ni dah kena luka kan. Dah kena kain ni dah najis. Maaf ni. Sembahyang maaf. Bila nak basuh, darah ni, walaupun sikit, kena dekat air ni maaf tak? Tak maaf. Dia dimaafkan dalam sembahyang, tak maafkan dalam bab air. Ni faham ni? Ni mengaji fiqh ni. Ada benda sembahyang tak apa, boleh maaf. Gusi kita berdarah kan, maaf. Tapi bila kita cuci air tu, air yang dah kena darah ni, air ni jadi air mutanajis. Sebab dia sikit. Tak maaf pula dah. Betul dah. Walaupun sikit. Kalau tangan luka tak? Luka dalam 2 hari lah. Lepas tu time solat tu terlanggar sikit. Keluar air darah. Keluar balik dah. Maaf. Tak sengaja, sikit. Bukan sengaja kan. Maaf. Kata darah maaf. Tapi kalau kena kat air, najis. Tak maaf.
Kena mengaji lah, belajar lah lama faham. Bab darah ni, bab itu, bab ini. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka saya kira barang siapa berkehendak basuh umpama kain yang kena najis, yang najis yang dimaafkan pada semayang, seperti darah yang sedikit, janganlah dicucurkan air yang sikit atasnya dalam bejana, melainkan kita dah hilangkan air najis tu. Jadi kalau kita cuci lah, buang dua air tu, dah tak ada darah dah, baru masuk dalam washing machine. Dari kerana jika dihantarkan kain yang kena najis itu ke dalam bejana dan dicucurkannya air yang sedikit di atasnya dahulu daripada menghilangkan air najis, nescaya jadi najislah air itu dengan dia. Dia najis tu. Kemudian daripada tetapnya dalam bejana. Nampak? Kalau tercucur air sikit atasnya, kita tak hilangkan air najis betul tak? Cucur air tu, dah semua tu najis. Maka tak ada suci kain itu melainkan apabila dikeluarkan ia daripada bejana itu dan dicucurkan atasnya air yang lain. Adalah kebanyakan manusia lalai mereka itu daripada seumpamanya masalah ini. Banyak orang tak alert ni. Lepas tu nak masuk dalam washing machine tu, buang tu air najis tu, suci kan, baru kita masuk. Jadi bila dia masuk air tu, dia keluar, suci lah. Tak boleh kita masukkan air najis tu ni. Lepas tu timbul isu, sekarang ni dah timbul masalah washing machine, apa tu, yang kat luar tu, Adobe self-service. Apa masalah? Apa cerita? Orang sebelum tu. Apa tu? Kenapa orang sebelum tu? Mana tahu? Nampak ada yang merasa anjing masuk. Nampak? Siapa suruh tengok? Dia bila tempat-tempat umum ni, dia bila dah umum macam tu, hukum dah jadi lain. Kita pergi makan dekat arena R tu, habis sudu kapur tu, Cina makan. Babi. Kau nampak ke? CCTV. Siapa suruh tengok? Dia hukum pekah ni Zohir je. Dia tak menyusahkan kita. Yang kita pergi kaji pula. You tadi makan lah. Saya dah makan babi tak? Ada? Tak apa. Ambil sudu, cuci tanah. Juga ni. Siapa suruh tu? Tak ada siapa suruh. Pekah Zohir. Nampak tak? Tak nampak. Ada dapat bulu-bulu? Tak ada. Tengok dalam washing machine tu ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Macam tu. Yang kau pergi kaji apa? Pergi baru. Bawa babi ya. Washing machine pergi baru. Siapa suruh? Tak ada. Pekah ni dia hukum Zohir. Jangan pergi kaji batin tu. Kalau kaji batin mampus itu. Teruk kita. Pergi RNR bawa pinggan sendiri. Tahu? Pinggan ni semua tak boleh ni. Suruh aku buat sini. Teruk kita ni. Kita pula ada kawan Ahkong Ahtun. Lama tak jumpa. Ayah, lama tak jumpa. Dia peluk. Dengan peluh-peluh dia peluk kita. Alamak, babi dekat ni. Yang peluk kau tu babi ke Ahkun? Ahkun. Dia makan babi, Ustaz. Kau nampak? Tak tahu lah, dia makan apa? Dia ada anjing, Ustaz. Kau nampak? Tak nampak, tak ada. Tapi saya tanya, Ustaz. Baru tadi dia pegang. Siapa suruh? Siapa suruh? Pekah macam tu. Pekah ni Zohir. Kalau nampak, jelas nampak dia ngak makan babi. Banyak sedap babi. Atau dia ulur pinggan kat kita. Memang lah dia nampak. Pekah macam tu. Jangan was-was. Ada orang wajib pekah dalam jadi was-was ada? Ada. Sebab penerangan tu tak terang. Ni terang lah ni. Kan besok siapa yang maju ke 10 dengan Ustaz Sopai semua was-was. Dia tambah ngaji patutnya hilang was-was. Tapi kalau tak betul cara, ni dia was-was dah. Betul dia tak boleh. Tengok dia kata ni. Kena ngaji habis. Ngaji betul-betul. Maka tiada suci habis. Bermula barang yang dicelup ia dengan umpama nila yang kena najis atau nila yang najis, suci ia dengan dibasuh
Benda dah celup dengan nila. Nila kan bila nila kan kain tu jadi biru kan, putih bersih. Tapi nila tu dah kena najis. Kita tak tahu. Lepas kita dah masuk rendam dengan kain tu dah jadi kuning, jadi biru kan. Putih kebiruan lah, nak bersih kan. Baju uniform putih kita, kan mak kita selalu tambah nila. Ha? Nila nak bagi suci, cantik lah, bersih lah kain tu. Tapi nila tu kena najis. Ni dah melekat dah ni kat baju. Macam mana ni? Maka dicucilah. Apa cara dia? Macam mana nak buat tu? Maka atau nila yang najis, suci ia dengan dibasuh dengan syarat. Jika keluar nilanya dengan dibasuh. Syarat suci nila tu, bila kita cuci nila tu keluar. Dan jika tinggal warnanya sekalipun, warna dia masih ada, nila tak ada dah, bersih, suci dia. Dan seperti demikian itulah hukum barang yang diinai dengan inai yang kena najis, atau inai yang najis. Dan jikalau ditumpahkan air atas bumi yang kena najis. Tumpah air atas bumi, atas tanah ni, bumi yang kena najis, dengan kamih, kencing. Tumpah air atas bumi tu ada najis. Najis apa? Kencing. Atau khamar, arak, dengan sekira-kira melengkapilah air itu di atasnya. Air itu tertumpah, betul. Maka bumi itu sucilah ia. Tanah lagi suci sebab kena air itu. Maka tiada ada padanya ain kamih atau ain khamar. Tengok dah tak nampak lagi dah. Ain kencing ni dah tak nampak dah. Terserap tu. Dan jika ada padanya ainnya kencing ataupun ainnya arak, maka iaitu tiada suci melainkan dengan menumpahkan air atasnya pula. Ni bumi ni mana tanah. Kemudian daripada dihilangkan ainnya, ni masalah benda duduk atas tanah. Jeruh air. Dah tak nampak lagi dah kencing tu. Ni suci lah tu. Boleh pijak atas. Dan jikalau tercampur sekalian suku-suku bata, bana tu bata, dengan majih yang beku, seperti tahi, tiadalah suci ia dengan dibasuh. Dan jika dibakar ia kemudiannya sekalipun, bersalah jika bercampurlah ia dengan najis yang cair, seperti kamih, maka iaitu suci zahirnya dengan dibasuh. Ni cerita tu tak kucing tu kan, najis beku. Kacau ni. Kalau kencing tu kucing. Ni cerita tu ni batu-bata ni, batu-bata. Buat bata pada tanah liat kan, bata tu. Sebelum dia pada tanah liat ada kucing kencing kat tu. Cair. Lepas tu kita bakar, lepas tu macam mana? Ni najis ni. Jeruh air tadi. Suci zahirnya yang dia basuh. Suci. Batin najis. Suci batinnya dengan direndam dalam air. Dan jikalau ada ia sudah dibakar sekalipun, jika sampai air kepada batin bata tu, atau air adalah bata tu kita tumbuk lumat-lumat, sekira-kira jadilah tanah balik, suci. Itu. Tapi kalau tahi beku, najis yang beku seperti tahi, tercampur batu-bata tu dengan tahi, kita beku campur, dah campur dengan tahi jadi batu, jadi batu-bata. Yang tu cuci pun tak suci. Cuci tak suci. Balik cerita simen itu kan, simen nak buat lantai, campur dengan pasir ni jamban istimewa kucing. Tu macam mana tu? Tapi masa nak jadi simen, campur dengan air. Dia campur air, tahi dah jadi cair. Patut faham ni? Buku pasir tu sama dengan air. Macam air 2 kolah. Air 2 kolah. Pasir tu banyak. Air tak boleh. Pasir sikit. Apa itu?
Itu kita lalukan dia. Ni lalu dia keras kat situ lah. Dah jadi simen. Dia jeruh atas dia air. Suci tak? Macam mana tu? Ha? Ni kalau kata cair, ni dia biasa cair dengan beku ni. Kalau kencing, yelah kalau buat butter dia tak lalu air. Dia terus beku-beku kan tarik-tarik keras tu kan. Ni kalau kita campur air, dia cair lah. Allah ada mak kaji dah lagi ni. Dulu kita kata kalau dah keras, jadi simen dah jadi keras tu, lalu air tu, atas tu suci lah. Batin tak dah. Atas tu suci lah. Kan? Nak macam mana nak ni? Macam nak hukum tu? Macam orang cat pagar pakai berus babi tu. Habis nak buang kikis pagar. Dah keras lah tu. Dah jadi sebahagian pagar. Pegang. Macam mana tu? Cuci lah kan. Cuci zahir dia. Cuci lah. Cuci zahir dia dah keras. Cuci lah. Cuci 7 kali. Cuci. Semua. Habis dah kena buruh cat lagi lah. Baru tahu lepas tu kan. Dan jikalau kena najis, apa tu? Apa? Rasha. Ni tak bawa kat kitab ni. Wallahu a'lam. Mesti kat situ. Kat kitab tu. Sambil duduk. Masuk apa? 45. Oh, nak khatam lah ni. Sikit ni. Kat mana tu? Baik sana? 4 dia bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi barakatuh. Muka surat 45 kitab Tanwirul Qulub. 4 baris daripada bawah. Hai hamba. Ini siapa ni? Suara ketuhanan. Bukan suara Tuhan. Banyak orang-orang sufi difitnah. Dia kata dia dapat wahyu. Wahyu ni suara ketuhanan. Suara ketuhanan ni mana bisikan hati dia tu. Tuhan membisik dalam hati dia tu. Tak ada suara pun. Ni suara ketuhanan. Hei hamba, tiadalah percaya dengan aku. Tuhan koma situ. Tiadalah percaya dengan aku ni, yakni sebagai Tuhan. Seorang yang melawan hukumku dan qadakku. Hukum makna takdir. Hukum takdiri. Dan qadakku. Dia kata suara hati ni, suara ketuhanan ni, orang yang melawan takdir tu, yang nak lawan takdir ni sebenarnya orang ni tak beriman. Tak beriman dengan Tuhan. Kerana beriman dengan Tuhan ni maknanya beriman dengan zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Baru dah betul-betul beriman. Beriman dengan zatnya dah. Allah wujud. Beriman dengan zat tu. Zat Allah wujud. Beriman dengan sifat je mana? Yakin Tuhan ni ada sifat basar, ada sifat sama. Beriman dengan sifat. Beriman dengan asma'nya asma'. Beriman yang Tuhan ni mempunyai nama-nama yang Maha Agung yang menceritakan zat, sifat dan asma' tu. Beriman percaya Tuhan ni nama dia Allah. Ar-Rahman, ya? Ar-Rahim, ada semua kat dia. Beriman dengan afal je ni, beriman dengan afal. Beriman dengan perbuatan Allah. Meyakini segala sesuatu ni sebaliknya ialah perbuatan dia. Walaupun nampak perbuatan manusia, sebenarnya itu perbuatan Allah. Kita beriman, kita yakin. Tak ada tu tak beriman. Tak beriman dengan perbuatan. Tak beriman dengan perbuatan, tak
Tak beriman dengan Allah lah. Tak nampak? Tak beriman yang sebalik perbuatan manusia adalah perbuatan Allah. Tak percaya. Dia yang buat, mana Tuhan pula? Dia yang buat saya. Mana Tuhan pula? Tak iman. Tasawuf kira tak iman. Dan kau kata tu perbuatan dia, Tuhan tak ada. Kacau lah. Tasawuf lah. Banyak orang beriman dengan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, afal Allah. Dah kacau. Sebab dia nampak afal makhluk. Nampak orang, nampak Israel yang buat. Dia tak nampak Tuhan. Saya tadi baru fikir. Sebenarnya kita kata, banyak kita belajar dengan apa yang terjadi di Palestin, Gaza tu. Tengok sifat orang-orang Palestin ni kena seksa, dia sabar. Tapi tadi datang satu suara pula. Suara ketuhanan ni. Sebenarnya banyak juga kita boleh belajar dengan perbuatan Israel tu. Israel tu banyak mengajar kita tentang Tuhan tu. Apa yang dia ajar? Bila saya pergi KL tu kan, saya tengok bangunan tinggi-tinggi tu kan. Alamak, dia sekali Israel dia betul-betul mengajar. Apa yang saya ajar? Begitu hebatnya bangunan tinggi menara KLCC tu. Kalau Israel ni bom hancur tak? Hancur. Bagi nikmat dia sekejap mata Tuhan boleh ambil. Seolah perbuatan saya nak beritahu itu, Allah nak beritahu. Sapuan, kalau aku nak hilangkan marasah kau, aku nak hilangkan apa ni? Al-Husna ni, macam tu hilang semua ni. Kalau dia hilang, nak jadi apa sekarang ni? Nama? Remy nak kerja kat mana? Tak ada apa. Kamera tinggal. Bangunan dah tak ada. Al-Husna. Ni dah tinggal Ustaz. Dah kena bom. Mana? Mana Al-Husna? Mana Al-Aliyah? Mana? Kalau Tuhan ambil, kejap je. Siapa ajar? Israel. Sebab sebalik perbuatan Israel itu perbuatan Allah. Maknanya Tuhan nak mengajar itu. Kalau aku nak ambil kau, ada sekejap je. Sebelum Israel serang Gaza ni, ada pernah kita tengok bangunan ni? Nak runtuh tu. Tak pernah. Tapi sekarang ni, saya dah. Boleh hilang ni. Dulu kita ingat bangunan kukuh ni, tak perasan kata kita tak perasan, kita anggap benda ni kekal. Tapi setelah berlaku di Gaza tu, dah carpet bombing kan, hilang semua bangunan tu. Apa Malaysia ni tak mustahil hilang semua ni? Mana yang kekal? Maknanya perbuatan Allah di sebalik perbuatan Israel itu mengajar kita tentang tauhid. Kita duk nampak yang jadi kat Palestin tu mengajar. Ni tak mengajar. Nampak? Dia kalau dah masuk ketuhanan, dia semua mengajar. Yang ni mengajar, hak tu pun mengajar. Hak ni mengajar qahar Allah, hak ni mengajar latif Allah, rahmat Allah. Habis semua. Nak komplain kepada? Belajar tentang Tuhan ni dia lain. Tapi jangan lagi kita kata, macam tu Ustaz ni baik Ustaz. Baiklah. Dia baik, dia ajar tentang Tuhan. Syariat tak betul lah. Tapi ada sebalik itu Tuhan. Allah. Tu kalau Tuhan nak mengajar kita kan. Kalau kita belajarkan Tuhan lain tuan-tuan. Ni saya ni guru mati je. Allah dah mengajar tu lain. Macam ni. Dia kata apa? Dia kata dalam kitab ni, muka surat 44 kan. 4 baris kan. 45. Hai hamba, tiadalah percaya dengan aku ni sebagai Tuhan seorang yang melawan hukumku, melawan takdir dan melawan qada'. Apa maksud melawan? Tak terima kata qada' Tuhan ni boleh berlaku. Tak terima. Yang diterima yang kepandaian dia, yang dia planning, ini yang dia terima. Kalau berlaku sebalik itu tak diterima. Bila tak boleh terima ni macam mana? Wa imma dia menyalahkan orang, wa imma dia menyalahkan diri dia, wa imma dia salahkanlah siapa yang boleh. Sebab dia tak nak tengok Tuhan. Dia tak nak tengok. Dia tetap nak salahkan orang tu, orang ni. Stres lah. Stres. Tak mahu nak tanda melawan qada' Tuhan, stres. Tu sedang kita. Dan tiadalah menghabiskan, tiadalah mengadap
menghadapkan akan daku. Tiada mengasingkan dan tiadalah mengasingkan, mengaibkan dan tiadalah mengesakan. Dan tiadalah seorang itu, ni saya ada dobek sini, mengesakan. Dia tak jelas. Tak dinamakan satu orang ni mengesakan Tuhan. Tak mengesakan Tuhan. Maknanya tak mensyirikkan Tuhan. Pada zatnya, sifatnya dan af'al. Tiadalah orang ni termasuk orang yang mengesakan Allah. Seorang yang mentadbir bersama-sama aku. Tak termasuk orang ni orang yang bertauhidkan Allah. Apa tanda dia tak bertauhid macam dengan Allah? Dia pun nak planning dengan Tuhan tu sendiri. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Kehendaknya, kemahuannya. Ya, Tuhan buat, tapi aku kena ada juga. Ya Allah, aku kena ada. Aku kena sama. Baru jadi. Aku tak bersama, tak jadi. Aku kena ada bahagian aku tu. Itulah kita ada murid al-fakru fakrun. Yang fakir tu, sebenar-benar fakir tu, orang yang dalam hatinya tu tak ada lagi dah bahagian nafsu tu. Tak ada. Yang betul-betul fakru maknanya berhajat kepada Allah. Al-fakir. Yang kita tengok dalam kitab kan, al-fakir ilallah. Al-fakir maknanya orang yang betul-betul berhajat kepada Allah. Tak semestinya orang yang dah mengaji 10 tahun, dah bergerak syekhah, dia dah jadi orang alim, dia dah jadi orang fakir. Fakir ni dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, satu pangkat yang sangat tinggi. Maknanya hati dia tu dah tak berhajat langsung kepada makhluk. Full dengan Tuhan. Tak ada sikit pun. Kalau masih ada, tak fakir. Tak dapat jawatan fakir tu. Syekh. Kau syekh, tapi kau masih belum fakir ni. Oh, kau ustaz, kau belum fakir ni. Sebab dalam hati kau masih ada bahagian kau. Masih ada syirik. Artinya kau masih lagi mentadbir bersama Allah. Artinya, kehendak-kehendakmu masih ada di samping kehendak Tuhan. Contoh macam mana? Saya tak faham, Ustaz. Contoh macam mana? Takdir Allah, engkau ni sakit sampai umur kau 40 baru sihat. Kan ni umur kau umur 25. 15 tahun lagi baru sihat. Kita berubat. Berubat 5 tahun tak hilang. 6 tahun tak hilang. 8. Hilang kesabaran. Aku sudah bosan dengan berubat. Semua ubat ni tak guna. Aku tak nak hidup lagi. Kalau aku berubat, aku mesti nak sihat sekarang juga. Itu maknanya kita sudah mentadbir sama Allah. Takbir Allah umur 40 sihat. Takbir kita nak sihat sekarang. Mana boleh? Berarti kau ni tak mengesahkan Tuhan lah. Kau kata yang menyihatkan Allah, yang menyembuhkan Allah. Bila kau tak sihat, kau komplain pula. Sama juga. Takdir Allah, kita ni kaya. Dengan projek-projek kita tu, Allah takdir kita ni kaya lah. Musakim ada projek. Kaya. Tapi kaya tu bukan sekarang. Kaya tu 5 tahun ni. 10 tahun ni. 10 tahun lagi, Mustaqim kaya. Datuk Mustaqim. Tapi Mustaqim nak sekarang juga. Tak boleh. Bila nak kaya lagi? Dah lama sangat ni. Macam-macam projek. Takkan tak jadi kot. Kau yang mentadbir. Kan Tuhan mentadbir ni. Maka kalau ada perasaan seperti itu, istighfar. Kerana kita sudah tak nama orang yang mentauhidkan Allah. Pada af'al, pada qada'nya. Kita nak cepat. Nak buat satu benda, nak hasil sebelum sampai takdir. Itu nama melawan Tuhan. Melawan takdir Tuhan. Maka orang yang seperti ini syirik. Tanpa dia perasan. Dia sembahyang, dia puasa, dia berdoa hari-hari. Tapi dia telah syirikkan Allah. Dengan menghendaki sesuatu sebelum waktunya. Kan kita dah belajar dalam fiqh kan? Apa tu belajar? Man ista'jala sya'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa yang nak mencepatkan sesuatu
sebelum sampai waktunya, maka dihukumlah dia dengan tak dapat sesuatu itu. Sebab belum sampai waktu, tak cepat, tak dapat. Kan pekah itu kan. Macam arak nak jadi cuka. Belum sampai masa kita lampah, cepat. Jadi cuka tu, tapi tetap haram. Takdir belum sampai, nak juga. Takdir kita umur 50 bertambah seorang lagi, contoh. Tiba kita nak sekarang juga, akan nak pelepuk dah. Kan? Belum masa lagi kan. Belum jadi datuk lagi. Belum tahu dia. Itu contoh. Habis dia apa lagi? Nampak tu? Kehidupan gitu, jangan kita mendahului Tuhan. Jadi nak sesuatu tu namanya harapan. Terjadinya sesuatu tu namanya takdir. Takdir, harapan. Boleh tak berharap? Boleh. Tapi jangan harapan itu mendahului takdir. Faham tak faham ni? Harap boleh. Dengan harapan semangat. Dengan impian kita semangat nak hidup. Nak itu dah. Bagus. Tapi ingat, harapan akan menjadi kenyataan apabila dia muafakat dengan takdir. Kalau tak muafakat, dia tak jadi ni. Jangan kita tinggal. Itu beza kita beriman dengan takdir Allah. Jadi tak jadi itu. Habis orang Islam tak ada impian? Boleh. Tapi ingat, kita ada takdir. Kepercayaan pada takdir. Kalau tak jadi, alhamdulillah, redha. Sebab takdir tak ada. Oh, jadi. Jangan kita riak pula. Jangan sombong pula. Kerana itu sudah memang takdir. Likai la ta'saw ma fatakum wala tafrahu bima atakumullah. Janganlah kamu, kata Allah Ta'ala, putus asa sekiranya kau tak dapat apa yang kau usahakan itu. Dan janganlah terlalu gembira apabila kau dapat apa yang kau buat itu. Kerana semuanya takdir Allah. Betul dia kata apa lagi? Jadi mengesakan, tiada mengesakan aku seorang yang mentadbir bersama-sama aku, dan tiadalah suka redha dengan aku. Tak masuk, walaupun dia kata aku redha dengan Allah, raditu billah. Seorang yang syak kepada shin kaf tu, syak kepada apa tu? Rezeki yang aku turun dengan dia. Tak nama satu orang tu redha selagi dia ragu tentang rezeki dia. Pembahagian rezeki yang Allah bagi tu dah tetap dah. Sekian umur ini rezeki dia. Sekian umur ni. Dia tetap dah tu. Dia ragu. Tak nama orang redha. Walaupun nampak aku redha. Selagi engkau masih syak dan ragu, tidak dinamakan ar-radi, redha dengan Allah. Dan tiadalah memilih suka akan daku. Kau tidak dinamakan orang yang muhibbullah, habibullah, orang sayang pada Tuhan, cinta pada Allah, suka pada Allah. Seorang yang memilih nak bersama-sama aku, kata Allah. Dan tiadalah tak nama orang tu suka dengan Allah yang pilih nak bersama dengan Tuhan dalam mentadbir dan mentakdirkan sesuatu. Tak nama orang tu orang suka Tuhan. Dia terbalik. Tuhan ni dia kasih orang yang menyerahkan urusannya pada Tuhan dan tak bersama nak mentadbirkan Tuhan. Itu nama orang yang kasih Tuhan. Dia tak macam makhluk. Makhluk ni suka bersama-sama kan, together. Tapi Tuhan, kalau kau together tu syirik. Dia suka pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu Tuhan suka. Dia suka kalau kita esakan dia. Kau seorang yang buat, aku serah. Itu Tuhan suka. Kalau kau pun nak memandai juga, tu tak nama orang yang suka dengan Tuhan. Dan tiadalah mengikut suruhku. Hakikatnya kau bukanlah orang yang mengikut suruhan aku, seorang yang tiada menyerahkan bagiku, bagi koharku. Allah.
tiadalah dinamakan orang itu mengikut suruh perintahku, orang yang tidak berserah bagi koharku. Allah. Kohar ni berat tuan. Kohar ni. Kohar ni, asma' kohar ni makna Tuhan yang memaksa kehendak. Kohar ni makna tak nak jadi. Dia kohar ni berat. Kita suka latif. Latif, lembut, kasih, sayang tu latif. Kohar ni benda kita tak nak jadi. Yang kita tak terfikir jadi. Hati kita tak suka benda ni jadi. Tapi terjadi juga. Kadang-kadang kita pernah komplain dengan diri kita. Aku kalau boleh dah benda aku tak nak benda jadi. Tak patut jadi benda tu. Bila kita berkata begitu, kita belum lagi mengenal Allah yang bernama Al-Qahar. Kita nak semua Tuhan ni baik, Tuhan ni bagi apa kita nak. Maknanya kita baru kenal setengah Tuhan. Kita tak kenal Tuhan setengah lagi. Kerana Tuhan ni ada jalal, ada jamal. Ada jalal, ada jamal. Orang yang mendapat kebaikan-kebaikan daripada Allah dan dia bersyukur dengan Allah, dia baru kenal separuh Tuhan. Dia kenal separuh je. Dia tak kenal Tuhan separuh lagi. Jalal dia tu. Qahar dia tu. Ya Qahar tu. Qahar mana? Tuhan yang memaksa kehendaknya walaupun kau tak nak. Tak nak berlaku. Jadi kita tak nak hidup macam ni. Kita nak hidup senang. Tak. Kita hidup sehari dapat RM50. Qahar Allah. Terima tu. Jadi tak nama orang yang menurut perintah, walaupun kita semayang, kita puasa sebagainya, selagi kita tidak apa? Selagi kita tidak berserah kepada qahar Allah. Ikutlah kau ya Allah. Kalau dah ini kehendak aku ikut qahar Tuhan. Dan tiadalah mengenal akan daku seorang. Dapat tu? Kita tak tahu ada kabu-kabu sikit. Dan tiadalah mengenal akan daku. Tak nama orang makrifat dengan Allah. Seorang yang tiada menserahkan pekerjaan kepada aku. Orang yang tak taslim, berserah kepada Allah, itu termasuk orang yang tak kenal Allah. Baru dinamakan orang menyembah Allah. Faham ni? Ada beza orang menyembah Allah dengan orang yang mengenal Allah. Ni malam ni kita nak ajar kenal Allah, bukan nak sembah Allah. Sembah Allah dah ajar tadi. Fiqah tadi. Fiqah mengajar menyembah Allah. Tasawuf dan tauhid mengajar mengenal Allah. Tauhid mengajar mengenal Allah. Tasawuf mengajar merasai wujud Allah. Menghadiri Allah. Ada tiga beza. Tauhid, kenal. Fiqah, sembah. Tasawuf, mengabdikan pada Allah. Abdi. Jadi kemuncak daripada kenal tu mengabdi, pengabdian. Jadi kata tak nama orang tu benar-benar kenal Allah selagi dia tak berserah pekerjaannya kepada Allah. Sana tu Ustaz? Tak faham lah. Yalah, Tuhan selalu menjelaskan dirinya apa dia? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang menguruskan langit dengan bumi. Pengurus langit dan bumi takkan tak boleh uruskan kita. Pengurus langit dan bumi takkan tak boleh uruskan kita ni. Contoh macam ni kalau tuan-tuan tak faham. Kita ada masalah undang-undang. Susah hati kita. Macam mana nak jawab, nak masuk mahkamah ni. Datang satu lawyer yang paling hebat lah. Siapa lawyer paling hebat ni? Sekarang ni? Lawyer paling hebat siapa? Malaysia ni? Kapal Sing ni nak? Dulu Kapal Sing. Kapal Sing datang. Kapal Sing. Tak, satu orang lawyer lah yang paling terkenal, yang tak pernah kalah segala kes. Dia kata, apa masalah ni? Masalah sikit lah. Masalah apa? Orang tuduh saya curi duit syarikat. Berapa banyak? 2,000. Ini Kapal Sing lah. Jangan takut. Tak pernah kalah. Lawyer. Macam mana perasaan kita? Kita pun cerita masalah lawyer kata, jangan risau, jangan risau. Saya boleh buat. Saya boleh jawab. Apa perasaan kita? Tenang. Sebab tenang. Sebab yang menguruskan kita ni satu orang yang hebat, pandai, yang tak pernah kalah.
Allah yang menguruskan langit dan bumi dan isinya. Tiba-tiba kita ada masalah hidup. Boleh tak Tuhan membereskan? Boleh. Apa perasaan kita kalau kita menyerahkan pada Allah urusan kita tu? Tenang. Apa tanda kita tak serahkan urusan pada Allah? Tak tenang. Gerisah. Itulah. Dia kata dia, tak nama orang yang kenal Allah kalau dia tak serah pekerjaannya kepada aku, kata Allah. Tak, kau belum lagi kenal aku. Sebab kau tak berani nak serah urusan kepada aku. Kau masih memeras kepala otak kau dengan kepandaian kau. Kau nak settle juga cara kau tu. Maknanya kau ni tak kenal aku. Kenal kau Allah. Kalau kau kenal aku Allah ni, kau tak serah urusan kepada aku. Aku menguruskan langit bumi. Segala syarikat kau ni kecilnya hal. Tu tanda kau tak serah pada aku. Kau pasti nak pakai kepandaian kau tu. Aku berdoa, ya Allah. Kau berdoa, muka kau stres. Hari saya doa, ya Allah. Kau berdoa, tapi kau tak berserah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Berdoa, boleh doa. Serah? Serah ada tanda dia. Serah ada tanda. Lihat. Orang berserah macam tanda orang serah. Orang berserah. Tanda tak serah? Ya Allah, berikan pada aku, ya Allah. Aku berserah padamu. Tapi badan keras. Dia tak serah tu. Tengkuk-tengkuk, stres. Serah macam ni, serah. Serah. Tenang ni. Serah. Dan sungguhnya jahil akan daku seorang. Dan sungguhnya jahil. Jahil tu mana? Tak kenal. Jahil. Akan daku, ku siapa tu? Ku Allah. Seorang yang tiada tawakal ia atasku. Tak nama orang ni tawakal. Tawakal apa dia tawakal? Percaya kepada Allah sebagai pengurus rezeki. Orang yang tak tawakal ialah orang yang jahil tentang Allah. Tak tahu Allah. Tak kenal siapa Tuhan dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Kata nak bagi tahu. Aku dah bagi tahu dah. Kalau kau serah pada aku, kau tawakal pada aku, kata Allah, beres. Hasbuh. Sempurna semua kerja kau tu. Tapi kau tak nak. Itu tanda engkau jahil tentang aku. Adakah tiada memadai engkau jika aku cukupkan kehendak engkau? Tak pada ke? Fahuwa hasbuh tu. Dia baca hasbiyallahu la ilaha illallah, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Tapi stres. Maknanya kau baca je dah. Hasbunallah makna apa? Cukuplah Allah sebagai wakil, pengurus. Cukup, Allah cukup. Tak ada lain pun tak apa. Allah ada. Jika aku tak ada ke, kata Allah Ta'ala, takkan tak cukup lagi. Aku yang mencukupkan kehendak engkau. Adakah tiada dapat petunjuk jika aku kasih petunjuk engkau? Kau nak direction apa lagi? Director mana nak bagi kau nasihat lagi? Petunjuk mana kau nak? Kalau dah aku yang bagi petunjuk, cukup lah. Cukup. Aku yang bagi kau petunjuk, cukup. Jangan risau. Apa tu kita pergi? Akulah Tuhan yang menjadikan kau. Kerana apa juga melawan engkau itu? Hukumku. Semua hukum kau nak lawan, aku yang cipta engkau. Kau syarak aku semua kau nak lawan. Kau takdir aku semua kau tak nak redha. Dan tiada redalah engkau balaku, hai hambaku. Aku cipta engkau, lepas tu bila aku bagi kau bala kau tak nak redha. Macam mana kau ni? Tak redha kau dengan bala aku ni. Hei hamba, memadailah engkau daripada banyak jahil. Tiada percaya engkau suatu yang ada pada gedungku. Memadalah engkau ni jahil sangat. Jahil banyak, jahil sangat. Engkau tak percaya segala sesuatunya ada dalam gedung. Gedung mana? Khazanahku. Apa kata Allah Ta'ala? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah lah khazanah atau khazanah. Khazanah ni gedung. Segala kita minta semua dan gedung Tuhan. Siap untuk dikeluarkan untuk bagi kita apa kita nak. Langit dan bumi semua dekat situ. Walakinnal munafiqin la yafqahun. Tapi orang yang munafik takkan boleh faham. Dia nampak yang kat dunia ni. Dia tak nampak. Dia tak percaya. Macam mana boleh jadi macam tu?
Tak faham keagungan Tuhan. Dan percaya engkau pada suatu yang dalam tangan engkau. Apa tu? Itu. Dan percaya engkau. Engkau tak nampak. Engkau ni sangat jahil. Apabila engkau membandingkan apa yang ada di tanganmu, tapi engkau tak nak tengok apa yang ada dalam gedungku. Kat tangan kau ada apa? Apa kat tangan kau? Oh, saya ada bengkel kereta. Itu kat tangan kau. Habis kat Tuhan? Bengkel dia? Macam-macam ada dalam tu. Semua ada tu. Bila masa dia boleh nak bagi tu. Tapi sebab kita tak beriman, kau dapat apa yang kat tangan kau je lah. Kau tak nak percaya aku ada banyak lagi kat nak bagi kau ni. Tentera-tentera Allah di Gaza tu, selagi tak bulat iman tu, tak datanglah pertolongan tu. Dah bulat, datanglah tentera malaikat datang. Semua banyak lagi Tuhan boleh bagi tu. Tapi Israel, tu contoh orang yang tak nampak lah. Dia nampak di dunia ni. Dia nak kerajaan dunia ni. Dia nak apa yang dia nampak ni. Dia nak tanah Gaza tu. Aku dapat ini, aku menguasai dunia. Lupa siapa Tuhan dunia, Tuhan bumi akhirat kan. Jadi orang-orang yang buta akan berpihak ke sini lah. Orang-orang yang celik akan berpihak di sini. Yesus, pertarungan ni lah pertarungan antara orang buta dengan orang celik. Buta. Yang buta akan sini. Orang yang buta mana buta? Buta tak nampak siapa sebenarnya yang mengatur dunia akhirat, bumi akhirat. Dia akan pergi sini yang kuat. Ni nampak dia ni. Kita orang beriman tak gitu. Tu kata Allah, la tahinu. Janganlah kau menghinakan dirimu. Wala. Apa tadi? Ayat Quran tu. La tahinu. Siapa Quran? Wala tahzanu. Jangan kau hinakan dirimu dan jangan kau sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tu tetap tinggi kalau kamu beriman. Sifat orang beriman ni dia tinggi tau. Dia tak ada keluh kesah. Kalau beriman lah. Kalau tidak, dia akan selalu keluh kesah. Betul kata pada sikit ni. Dan dia kata lagi, dan jika disuruh memilih engkau, maka memilih engkau sesuatu yang aku suruh pilih. Dasarnya tiada disuruh memilih engkau itu, lalu dapat rugi pula engkau. Tak ada. Dan jika disuruh memilih engkau, Allah suruh pilih apa? Pilih akhirat, pilih buat baik, pilih itu. Maka memilih engkau sesuatu yang aku suruh pilih. Lepas tu kau ikut apa aku suruh pilih tu kau buat. Kau pilih ni. Dan sebenarnya tiadalah sesuatu yang Allah suruh memilih engkau itu, tiba-tiba kau dapat rugi pula. Tak ada. Lan tabura. Tijaratan lan tabura. Ini perniagaan yang takkan rugi. Siapa yang pilih Allah, tak rugi dunia akhirat. Lepas tu Tuhan ni dia sifat dia, apa yang dia ambil, maka ada yang diberi. Saya ulang balik. Tuhan ni sifat dia, ada yang diambil, ada yang diberi. Tuhan tu. Kalau kita kata Tuhan ni ambil je, bagi tak ada, itu jahil. Itu tak kenal Tuhan tu. Tuhan ambil anak aku, Tuhan ambil harta aku, Tuhan ambil, bagi tak ada. Oh, itu jahil tu. Tak ada satu benda yang Tuhan ambil yang daripada kita, harta kita ke, kekayaan kita ke, kerja kita ke, melainkan Tuhan akan ganti yang lebih baik. Kalau kita kenal. Kalau kita tak kenal tu yang masalah, tak kenal Tuhan. Lepas tu dia kata apa lagi? Tak ada rugi kata dia. Tiadalah dapat berhimpun berbuat ibadat dan memilih kehendak nafsu kau. Tak boleh. Takkan dapat berhimpun buat ibadah dalam masa yang sama kau nak ikut kehendak nafsu kau. Tak boleh. Kerana segala ibadah itu berlawanan dengan nafsu. Jadi kalau nak buat dua-dua serentak, tak boleh. Kalau jadi pun tak jadi ibadat, dia jadi ikut nafsu. Tak betul tu. Tak nama ibadah. Dan tiada berhimpun gelap dengan nur. Macam mana tak boleh himpun gelap dengan cahaya, macam itulah tak boleh himpun antara fasik dengan taat.
Dan tiada berhadapan kau kepada aku, padahal berhadap engkau kepada dunia. Maka hendaklah memilih engkau berhadap kepada aku ataupun nak berhadap kepada dunia itu. Atah kami menyatakan, dan jangan kau ganti dapat petunjuk itu dengan rugi. Wallahu a'lam. Ni kalam-kalam hakikat ni dia halus. Satu pun kalau kita faham, kita buat balik, kita ingat selalu pun dah cukup dah. Walaupun dia panjang kan. Kita ingat satu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Peringatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan seikhlas-ikhlas yang dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina qulubana nasta'in asrarana wa syghal bi ni'atika ba'da aqrana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.